Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini hangat di Malaysia. Agong seru calon penyokong parti berhema ketika berkempen. Petaling Jaya yang di Pertan Agong Al-Sultan Abdullah menyeru kepada semua calon dan penyokong parti-parti politik mengamalkan pendekatan yang berhema sepanjang tempo berkempen di sepanjang pilihan raya umum ke-15. Seri Paduka turut menasihati semua calon bertanding secara sihat dengan mengelakkan kempen menyerang dan akur dengan garis panduan undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya dan Polis Diraja Malaysia sepanjang tempo tersebut hari mengundi pada 19 November depan. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin berkata, Seri Paduka mengingatkan bahawa dalam kehangatan dan kegairahan berkempen, nilai-nilai murni dan adab perlu dijaga oleh para calon dan penyokong mereka. Jauhkanlah sifat fitnah, provokasi, caci-mencaci dan cela-mencela dengan memburuk dan memperlekehkan sesiapa saja semasa berkempen. Al-Sultan Abdullah juga bertitah bahawa sifat-sifat tersebut adalah tidak bertepatan dengan nilai-nilai murni. Sifat-sifat tersebut juga bukan saja tersasar daripada landasan kemanusiaan yang sebenar, malah boleh mencetuskan kekacauan serta keadaan huru-hara. Sesungguhnya, pada hemat Seri Paduka, kerjasama baik dari semua pihak amat penting di samping menghormati dan menjunjung tinggi institusi kehakiman negara serta sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan menjadikan kerjasama politik antara parti lebih harmoni, katanya dalam satu kenyataan. Berita terkini daripada Kosmo, Agong seru calon penyokong parti berhema ketika berkempen. Hai hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini ada satu perkongsian menarik, berita tergempar untuk semua rakyat Malaysia yang ingin tahu perkembangan politik. Hari ini terdapat satu pertanyaan saya kepada Anda semua. Ada yang kata, sebelum itu untuk politik, apa pemahaman Anda tentang politik? Ada yang kata, pemimpin ataupun ahli politik hari ini cakap lain, esok cakap lain, lusa cakap lain, hari selepas itu pun cakap lain, minggu depan cakap lain. Ada yang kata hari ini saya mahu jadi Perdana Menteri. Esok pula ada yang kata orang yang sama, saya tak nak jadi Perdana Menteri. Lusa pula dia cakap lagi, saya nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita lihat daripada berita ataupun artikel sebelum ini, artikel daripada Syahbudin.com, ada yang artikel ini ada yang ditulis berkenaan dengan pengakuan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi pernah mengeluarkan kenyataan beliau ini tidak ingin menjawat jawatan Perdana Menteri. Dengan kata lain, beliau tidak mahu jadi Perdana Menteri. Dan beliau ingin calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional adalah Ismail Sabri. Itu pun
jika Ismail Sabri menang? Adakah ada jaminan untuk Perdana Menteri sementara kita untuk meneruskan penggal baharunya sebagai Perdana Menteri lagi pada PRU 15 ini? Sebab PRU 15 semua akan mengundi semula. Dan adakah jaminan ataupun keyakinan mereka bahwa Ismail Sabri akan menang? Tapi dalam masa yang sama, jika Ismail Sabri kalah, adakah apa yang dikeluarkan ataupun dinyatakan oleh Presiden UMNO itu, Zahid Hamidi, bahwa beliau tidak ingin jadi Perdana Menteri? Adakah beliau tidak menyesal untuk mengeluarkan kata begitu? Ataupun beliau tiba-tiba bertukar lagi mahu jadi Perdana Menteri? Atau bagaimana? Adakah apa yang Zahid Hamidi cakap hari ini adalah beliau bakal tunaikan untuk tidak akan pernah mahu jadi Perdana Menteri? Walaupun peluang terbuka luas, mungkin pada PRU 15 nanti, kalau peluang terbuka luas, adakah beliau masih dengan pendirian beliau yang tidak mahu, tidak inginkan jawatan Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah Zahid hanya bercakap begitu untuk memberi peluang kepada Ismail Sabri? Dan dalam masa yang sama, apa jaminan Ismail Sabri Yaakob untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Itu adalah perkongsian hari ini. Adakah UMNO sudah membuat strategi mereka untuk bersedia di dalam PRU 15 ataupun adakah mereka belum bersedia? Dan dalam masa yang sama, Zahid Hamidi juga ada mengeluarkan kenyataan bahwa beliau akan menukarkan calon sebanyak 70% dan hanya mengekalkan 30% calon yang bertanding dalam PRU 15. Jadi, bila kita pikir begitu, 70% bukan jumlah yang sedikit. 70% bukan jumlah yang sedikit yang perlu ditukar. Adakah ini semata-mata untuk mencari kemenangan ataupun memberi peluang kepada generasi baru untuk mendapat pengalaman baru dalam PRU 15 ini untuk meneraju UMNO dan BN ini? Ataupun ada maksud sebaliknya, ada target sebaliknya daripada Zahid Hamidi? Kenapa beliau ingin menukarkan calon ini 70% ditukar dan 30% dibiarkan? Dan pertanyaannya, tuan-tuan dan puan-puan, siapa 70% ini dan siapa 30% ini? Adakah Zahid Hamidi sudah benar-benar bersedia untuk PRU 15 atau mungkin beliau akan menempah tiket kekalahan? Dan dalam masa yang sama kita juga tahu Anwar, daripada artikel yang sama, hadirlah beramai-ramai ke convention Pakatan Harapan di Ipoh. Berita bertarik 19 Oktober, hadirlah beramai-ramai ke convention PH di Ipoh esok. Saya menyeru semua ahli parti dalam komponen Pakatan Harapan supaya datanglah beramai-ramai ke convention nasional Pakatan Harapan yang akan berlangsung pada 20 hari bulan Oktober di Ipoh Convention Center Ipoh, Perak. Sebagai tuan rumah kepada convention kali ini, Pakatan Harapan Perak mengalu-alukan seluruh perwakilan dari pelosok negara yang akan tiba di Ipoh esok untuk mendengar pesanan dan amanat penting pengerusi Pakatan Harapan Nasional, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai persediaan PRU akan berlangsung tak lama lagi. Dalam pada itu, 20 hari bulan adalah tarik mesyuarat SPR di Menara SPR di Putrajaya. Convention ini penting karena ia dilakari dengan suasana politik yang tidak stabil pasca langkah Sheraton untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang bermandat. Beberapa pengumuman penting akan dibuat, antara lainnya ialah calon Pakatan Harapan untuk jawatan Perdana Menteri, pengagihan kerusi yang telah dimuktamadkan, serta lagu tema dan manifesto Pakatan Harapan untuk rakyat Malaysia. Bermakna di dalam convention ini, pada 20 Oktober, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat pengumuman tergempar untuk semua Pakatan Harapan, semua ahli Pakatan Harapan, yang antara pentingnya ialah
pengumuman calon Pakatan Harapan untuk jawatan Perdana Menteri, pengagihan kursi yang telah dimuktamadkan, serta lagu tema dan juga manifesto Pakatan Harapan untuk rakyat Malaysia. Jadi apakah manifesto Pakatan Harapan pada PRU 15 ini? Kita sama-sama nantikan. Dan sudah pasti manifesto mereka adalah untuk menang PRU 15 ini adalah misi semua parti, dan manifesto mungkin masing-masing berlainan, unik dan berbeza antara parti, dan kita akan tunggu apa manifesto daripada Pakatan Harapan ini. Saya ingatkan kepada seluruh perwakilan supaya mematuhi dan merujuk semua arahan parti masing-masing yang disediakan oleh pihak sekretariat dan menjaga keselamatan supaya majlis berjalan lancar. Selamat berkonvention. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Perak Darul Rizwan. Ini adalah jemputan untuk menghadiri convention. Hadirlah beramai-ramai ke convention Pakatan Harapan. Jadi apakah yang bakal berlaku di convention ini? Adakah ramai pengundi ataupun ramai rakyat Malaysia yang bakal jatuh cinta dengan Pakatan Harapan selepas ini, ataupun ini adalah gerakan pertama daripada Pakatan Harapan? Tonton dan puan, siapapun juga yang akan memimpin negara, saya harap dan saya juga menyeru Anda semua, mari kita sokong sistem demokrasi Malaysia dengan mengundi, dan kita mengundi dengan pilihan yang benar-benar tepat yang kita mahu memimpin negara Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih lanjut.